اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kitab Tauhid tu tak mula lagi lah minggu ni. Tapi insya-Allah lah saya akan mula di bulan Ramadan ni jugalah. Kita ada seminggu 2 minggu lagi dah Ramadan. Jadi minggu ni tak mula lagi. InsyaAllah minggu depan ataupun minggu sekali lagi. Dan untuk kitab Tauhid itu, mana duit pun ada dah untuk beli kitab tu. Duit tu ada dah untuk beli kitab. Sebab ada dah di antara kitanya beri sumbangan untuk beli kitab. Jadi beli kitab, insyaAllah lah kalau mula minggu depan ke, saya akan bawa sekali dengan kitab tu lah. Kitab yang mana ada dah, ada jemaah kita yang infak. Jadi untuk minggu ni saya akan baca sambungan di surat 22 Hidayatus Salikin, dan insyaAllah saya akan pergi kepada surat 57. Sebab ikut pada janjiannya, kitab yang pertama kitab Tauhid setengah jam, kemudian dalam kitab Hidayatus Salikin ni surat 22 ni setengah jam, surat 57 setengah jam, begitulah. Setara mana boleh jaga jam-jam 30 minit tiap satu tu, tengoklah macam mana. Jadi hari ni kitab Hidayatus Salikin, muka surat 22. Muka surat 22, baris yang ke-10, baris yang ke-9 daripada bawah. Baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 22, baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kemudian daripada sudah, dan kemudian daripada sudah. Dalam hak tebal macam mana? Saya dah cuba cari hak tebal ni. Dalam hak tebal. Dan kemudian daripada sudah. Dan kemudian daripada sudah engkau dan kemudian daripada sudah, koma situ. Sudah mana? Sudah semayang subuh serta dengan wirid-wirid dan zikir-zikir. Kemudian daripada semayang subuh sampai terbit matahari, termasuk zikir, hak 10 zikir itulah. Hak atas tu kan 10 zikir. Tiap-tiap satu tu 10 kali, jadi 100 kali sekurang-kurangnya. Dan kemudian daripada sudah, koma situ, engkau sembahyang 2 rakaat sembahyang Isra'. Kalau kita baca straight macam mana? Sebab koma ni saya belajar ni. Kalau kita baca straight, dan kemudian daripada sudah engkau sembahyang 2 rakaat Isra' itu, inilah niat sembahyang Isra', usolli sunnatul Isra' raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Gitu. Kena.
Kemudian daripada sudah engkau sembahyang sunat 2 rakaat sembahyang isyraq itu, inilah niat sembahyang isyraq. Gitu. Dia nak wakaf, nak ibtidak ni kena jaga. Tak ni? Wakaf ibtidak kena jaga kan? Di wakaf ibtidak ni dia berubah makna. Tak kena wakaf, tak kena ibtidak, mula balik tu berubah makna. Sebab tu ketika membaca Al-Quran ada wakaf yang qabih, tempat berhenti hak keji. Ada ibtidak yang qabih, ada mula yang dibenci. Sebab dia berubah makna. Jadi wakaf ibtidak kena jaga. Itu membaca Al-Quran. Samalah kitab ni. Nak berhenti kat mana? Sebab kitab Jawi lama, dia tidak ada titik, dia tidak ada koma. Sama telah pula nak ada perenggang baru. Adapun kitab moden, selain daripada ada titik, ada koma, ada perenggang. Perenggang baru tahu tak? Perenggang baru ni macam tajuk bicara yang lain sikit lah tak? Tu perenggang baru dan dia ada tajuk. Tu kitab Jawi kitab moden. Ni kitab lama ni tak ada titik, tak ada koma, tak ada perenggang. Jadi nak berhenti, nak mula kena jagalah. Ada ni. Ni saya pernah sebut ni lah hak bacaan wirid semayang dulu-dulu orang kita kan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Tak kena gitu. Aku dulu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tak boleh gitu. Kalau berhenti ni kullun amana billah, kalau berhenti situ dia kena undur balik. Baru boleh ibtidak mula semula. Mana? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Baru kalau berhenti ni kullun amana billah dia kena undur. Baru boleh ibtidak mula balik. Dah baca molek ni mana? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dulu dia berhenti ni kullun amana billah, lepas tu wa malaikatihi. Di ibtidak itu ayat Al-Quran. Kena jaga molek. Nak berhenti di mana, nak mula balik di mana. Sekarang Quran ada sekarang ni kan. Quran yang ada wakaf ibtidak kan, ada kan Quran. Dia ada warna-warna tu. Nak jaga tu lah. Sebab kadang-kadang ayat Al-Quran ni panjang. Ayat Al-Quran ni panjang, tak ada tanda wakaf di situ. Wakaf yang lebih afdal dia wasal ke, wakaf dengan wasal sama afdal ke, wafdal wasal dia wakaf, tak ada tanda langsung. Nafas memang tak panjang. Kita akan terhenti di tengah ayat. Kita terhenti di tengah ayat, di manakah kita nak mula balik? Ni perlu kepada, kalau tahu makna. Tak tahu makna payahlah nak undur balik, nak ambil mana. Tak kena undur balik, salah makna pula. Hak dalam ni hak dalam dahri dah. Wa anfusuhum afala yubsirun. Wa anfusuhum afala yubsirun. Kadang-kadang orang kita nafas tak habis. Wa anfusuhum berhenti situ je. Afala yubsirun tak boleh nak habis sebab nafas tak ada. Wa anfusuhum, lepas tu dia pun wa anfusuhum afala yubsirun. Salah ambil gitu. Kita berhenti kena ambil hujung baru boleh sambung balik. Tak semestinya. Dia terhenti. Mana? Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zara'an ta'kulu. Mana?
Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Habis apa? Tengok lagi dah. Comel ni sterik lah. Dah wa anfusuhum. Tengok lagi dah. Lepas tu nak mula mana? Dia punduh. Wa anfusuhum afala yubsirun. Dah kena mana gitu. Lepas tu afala yubsirun sudahlah. Pendek sangat makna dia comel. Dak kita faham tak? Berhenti dan ambil ayat dulu satu baru tamu. Dak. Wa anfusuhum terhenti di situ. Nak comelnya wa anfusuhum afala yubsirun lah. Baik situ afdal wasal. Tapi dia tak nak pergi dah. Wa anfusuhum habis nafas, jeng. Habis nafas dah. Betul? Afala yubsirun. Cukup kan? Pendeknya makna dia lengkap, makna dia comel. Faham tak ni? Ni ada memang gitu. Wa anfusuhum habis nafas. Lepas tu wa anfusuhum afala yubsirun. Tak betul ibtidak mula situ. Tak betul. Tak ayat Quran. Kena tengok pada makna lah. Ni kitab Hak saya tanda memang kena berhenti sini. Dan kemudian daripada sudah koma. Sudah apa ni? Sudah daripada semai subuh, wirid subuh dan zikir-zikir sampai terbit matahari. Sudah dah ni. Engkau sembahyang 2 rakaat sunat Isra itu. Inilah niat sembahyang Isra. Nawaitu sunnatal israki raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat Isra 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram. Sebab kita biasa mana? Usalli sunnatal israki raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita gitu. Lepas tu disambung kan sekarang ni lafaz niat. Usalli sunnatal israki raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Gitu biasa kita dah. Jadi usolli sunnatal isra' ni dipanggil lafaz niat. Lafaz niat. Niat ni muqtarinan bi fi'li. Wajib muqaranah, wajib sertakan niat di dalam takbiratul ihram. Jadi usolli sunnatul israki raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dalam Allah telah kita berniat. Usolli ni dipanggil lafaz niat. Lafaz niat ni bid'ah. Tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya berlafaz niat ketika mengerjakan haji dan umrah. Ketika semayang, puasa, wuduk ke apa ke, Nabi tidak berlafaz niat. Jadi berlafaz niat ni tidak ada pada masa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ke, Imam Hanafi ke, Imam Maliki ke, Imam Hambali ke, tak ada usolli ni. Tak ada. Tak ada. Nawaitul wudu'a, tak ada. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan, tak ada. Lafaz niat tu tak ada. Masa Nabi tak ada. Pada masa Imam Syafi'i pun tak ada. Cuma ulama-ulama kemudian tengok ketika takbiratul ihram, niat payah nak serta dalam Allahu Akbar. Kata dengan lidah dulu. Usolli sunnatal israki. Kata dengan lidah dulu. Dah kata dengan lidah gitu tu, lilit tibak ke?
ikut perbuatan Nabi? Tidak. Nabi tidak berlafaz niat. Lepas tu apa kerananya? Siapa berlafaz dahulu ni? Liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah yang berlafaz akan hati sertakan niat di dalam Allahu Akbar. Gitulah. Memang ada dalam kitab-kitab berlafaz niat sembahyang ni, dia letak qiyasan alal haji. Ada kitab qiyasan alal haji, qiyas atas haji. Sebab haji Nabi berlafaz niat, sembahyang pun qiyas berlafaz niat jugalah. Tapi setengah pandangan tak terima qiyas ni. Apa tak terima qiyas? Nak qiyas sembahyang atas haji. Sembahyang difardukan di Mekah. Haji duduk Madinah dah 6 tahun. Sembahyang difardukan pada malam Mi'raj di Mekah lagi ni. Adapun haji, Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi duduk Madinah 6 tahun. Ada ni. Barulah difardukan haji. Tiba-tiba berlafaz niat sembahyang nak qiyas atas haji hak kemudian. Tak boleh. Lepas tu kenapa berlafaz niat? Ilah dia kerana dia liyusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah akan hati. Dia gitu. Ada ni. Dah macam mana pandangan ulama kemudian? Pandangan Asy-Syafi'iyah, pandangan Hanafiyah, pandangan Hanabilah, sunat berlafaz terlebih dahulu. Pandangan Al-Malikiyah, ulama-ulama fiqh yang bermazhab Maliki, tak sunat berlafaz. Dah. Tapi bukan Imam Syafi'i sunat berlafaz ni. Asy-Syafi'iyah. Apa dia Asy-Syafi'iyah? Ulama-ulama fiqh yang mengikut Imam Syafi'i. Hanafiyah, bukan pandangan Imam Hanafi, pandangan ulama-ulama fiqh yang mengikuti mazhab Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Jadi ulama kemudian ni sunat berlafaz dulu. Ada ni. Bid'ah, memang bid'ah sebab Nabi tak buat. Tapi kenapa tambah? Sebab nak tolong akan hati supaya mudah dapat niat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Tuhan kata. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Bertolong menolong. Jadi sekarang ni apa di kebajikan? Nak sertakan niat dalam Allahu Akbar. Payah je nak dapat niat. Sebut dengan lidah dululah. Usalli sunnatal Isra. Sebut dengan lidah dulu. Maka bertolong atas kebajikan juga. Maka sunat berlafaz niat. Faham tak ni? Kita sekarang ni biar tahu lebih sikit. Sebab kita akan jumpa orang mengajar, orang ceramah, orang potong rakaman-rakaman, usolli bid'ah, Nabi tak buat. Kita pun apa? Kita pun terpinga-pinga. Usolli sunnatal Isra, usolli fardhu zuhri. Ada Nabi suruh. Bid'ah. Nabi tidak berlafaz niat. Bid'ah. Kita ni daripada budak lagi dah usolli. Bid'ah, Nabi tak buat. Kita ni kalau ilmu kita sikit sangat, dah selama kening yang kita duduk berlafaz. Bid'ah lah tu. Nabi tak buat. Biar tahu lebih sikit. Dalam kitab fiqh semuanya didatangkan lafaz niat ni. Ada. Semua didatangkan lafaz niat. Dalam fiqh Islami adillah tu saya sebut tadi. Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah sunat berlafaz niat. Bid'ah, memang bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Sebab apa baik? Sebab nak menolong hati supaya sertakan niat di dalam Allahu Akbar.
Hak golongan ni sebut bid'ah dalalah, masuk neraka. Hak golongan ni bid'ah dalalah sesat, masuk neraka. Jangan main usuli masuk neraka. Bukan masuk neraka, dah sudahlah. Memang kita sebut bid'ah, kita tahu dah bid'ah. Memang Nabi tidak berlafaz niat, memang bid'ah, tapi sebut boleh lah. Ada ni duduk bid'ah ya? Selawat antara tarawih itu kan. Ni ini bid'ah bermusim dia panggil kan. Mana di Terengganu kita ni masjid yang tidak berselawat antara tarawih, berselawat belaka. Lepas tu Nabi berselawat kan antara tarawih dah. Lepas tu bid'ah. Lepas tu nak buat apa? Tak suruh selawat lah, minum air ke, cakap ke. Bukan masalah berselawat antara tarawih tu bid'ah. Kita berjemaah tarawih 30 malam turut-turut, tu bid'ah. Nabi tidak berjemaah tarawih, melainkan hanya 3 malam sahaja. Itu pun tahun yang kedua hijrah sahaja. Malam 23 Ramadan Nabi berjemaah, malam yang ke-25 Ramadan Nabi berjemaah, malam yang ke-27 Ramadan Nabi berjemaah. Hanya tahun yang kedua hijrah, tahun yang pertama difardukan puasa Ramadan. Nabi sempat puasa Ramadan sebelum Nabi SAW wafat 9 kali. Nabi SAW sempat berpuasa 9 kali. 9 kali Nabi berpuasa, 8 kali 29 hari Ramadan, 1 kali sahaja 30 Ramadan. Nabi sempat berpuasa Ramadan sebelum Nabi SAW wafat 9 kali. 8 kali Nabi berpuasa 29 hari sahaja. 1 kali sahaja Nabi berpuasa Ramadan 30 hari. Dari tahun yang pertama, tahun Hijrah, tahun yang pertama difardukan puasa Ramadan, Nabi berjemaah tarawih 3 malam tu sahaja. 8 tahun lagi ni, 8 kali lagi Nabi berpuasa Ramadan, tidak ada tarawih berjemaah. Tidak ada. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah 2 tahun, tidak ada berjemaah tarawih. Tahun yang ke-13 hijrah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, diganti oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tahun yang 13 hijrah belum lagi ada berjemaah tarawih. Tahun yang ke-14 hijrah barulah Sayyidina Umar himpun supaya diadakan berjemaah tarawih. Jadi berjemaah tarawih ni bid'ah dah. Bukan kata selawat antara tarawih. Berjemaah tarawih 30 malam tu. Berjemaah tarawih 30 malam tu bid'ah dah. Tapi bid'ah yang hasanah. Selawat antara tarawih pun bid'ah juga. Berjemaah tarawih pun bid'ah, selawat sama telah bid'ahnya. Tapi bid'ah yang hasanah. Sebab kita antara satu sembahyang tarawih ni tambahlah nak cepat-cepat, nak berhenti sekejap, nak berehat sekejap, maka diaturlah dengan bacaan selawat. Sebab orang kita ni kena buat jadual. Pada ni orang kita kena buat jadual. Kalau tidak buat jadual, orang kita tak pandai nak buat. Pada ni kalau tidak buat jadual, antara tarawih ni janganlah sudah beri salam terus takbir yang kedua. Lepas tu nak berehat lah. Nak berehat buat apa? Buatlah apa-apa pun. Jadi susah pula jadinya. Orang ni nak ada ni. Nak buat apa? Orang kita gitu kan. Maka ulama kita pun amu selawat tengah tu. Selawat. Tu je lah. Bid'ah lah, bid'ah hasanah. Tapi tak ada kerja lah. Hak tu juga dia nak cari balok. Sebab betul-betul
Selawat antara tarawih bid'ah, sebagaimana berjemaah tarawih tu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Lepas tu macam mana? Teruskan selawat. Dah. Kalau tak ambuh, tak payah selawat. Kita nak tukar kepada tahlil, buat. Lepas sudah setarawih, tahlil 100 kali. Sudah setarawih, tahlil 100 kali. Oh, 100 kali, 10 kali lah. 100 kali. Sudah ke berapa? Sudah satu tarawih, tahlil 10 kali, banyak juga dah. Tahlil 3 kali. Nak tukar gitu? Tak payah nak tukar-tukar lahnya. Jadi dia nak cari benda-benda hak gitu, benda-benda hak ulama susung, buat jadual, buat bilangan untuk memudah kita buat amal. Kita ni kalau tak ada jadual tak boleh nak buat. Tak ada jadual, apa ada jadual susun tu kita nak buat. Maka biarlah ulama pun buat selawat. Gitu je. Tak mau selawat sudahlah. Tak selawat. Bid'ah memang bid'ah. Ni, hak lafaz usulli ni. Semua kitab fiqh ada. Jadi berlafaz niat ni ulama kemudian yang datangkan, yang menghukumkan sunat untuk supaya menolong oleh lidah yang berlafaz akan hati yang berniat ketika Allahu Akbar takbiratul ihram. Dah, kalau nak cerita bid'ah, cerita je, tak ada masalah. Ceritalah. Ini perkara bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ulama kemudian datangkan belafaz niat ni bukan saja-saja kerana nak menolong akan hati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolong atas kebajikan. Kebajikan juga jadinya. Ini hak lafaz niat. Semayang sunat Isra'. Kemudian semayang sunat Isra' dalam kitab Hidayatus Salikin ni, semayang sunat Isra' selepas daripada naik matahari segala. Naik matahari segala, semayang sunat Isra'. Ada ni. Tetapi bila kau bermula waktu semayang sunat Isra'? Dengan syuruk lah. Nama dia Isra'. Apa dia Isra'? Syuruk, terbit matahari. Bila kau bermula masa semayang Isra' ni, semayang terbit matahari ni, bila bermula masa? Nama dia semayang sunat terbit matahari. Bila masa dia? Masa dia terbit matahari lah. Nama dah terbit matahari. Jadi masa dia bermula daripada terbit matahari. Dah kita ni kata selepas naik matahari segala, maknanya waktu dia masih lagi panjang. Naik matahari segala, sudah bermula waktu duha, belum berakhir lagi semayang sunat Isra'. Kemudian dalam kitab Hidayatus Salikin ni, bila pula semayang sunat duhanya? Hadis Musa 23, maka apabila sampai sekira 1/4 hari, ada pukul 9, pukul 10 pagi, maka hendaklah engkau perbuat semayang duha. Baru duha. Isra' terbit matahari. Duha 1/4 hari. Adakah bermula waktu duha 1/4 hari? Pukul 9, 10 pagi? Tidak. Bermula waktu duha, naik matahari segala sampai ke zuhur. Itu waktu duha. Bila bermula waktu Isra'? Terbit matahari sampai ke habis naik matahari. Habis waktu Isra'. Naik matahari segala, waktu duha, belum berakhir lagi semayang sunat Isra'. Kemudian dalam kitab ni, dalam kitab Hidayatus Salikin ni, dipakai jalanan Imam Ghazali. Semayang Isra' dan semayang duha adalah dua sembahyang yang berasingan. Dua sembahyang yang berasingan. Adapun pandangan Imam Nawawi, pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Ibnu Abbasnya?
Salatul Isra, salatul duha. Bermula sembahyang Isra ialah sembahyang duha. Bermula sembahyang Isra ialah sembahyang duha. Ada ni. Itu hak pandangan Imam Nawawi, pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Salatul Isra, salatul duha. Bermula sembahyang Isra ialah sembahyang duha. Jadi sembahyang Isra satu nama, sembahyang duha satu nama, tetapi sembahyang yang satu jenis. Nama je nama dua. Itu pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Ada ni. Haklah kita ni pandangan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Sembahyang Isra nama lain, sembahyang duha nama lain, dan sembahyang pula memang lain-lain. Habis jelas gitu. Jadi atas pandangan sembahyang Isra ialah duha, terbit matahari tidak boleh sembahyang Isra lagi. Ini dua pandangan yang berbeza. Orang yang mengajar kena jelas molek-molek lah, supaya orang belajar ni tak keliru. Ada orang mengajar Isra duha satu sembahyang, ada orang mengajar Isra sembahyang lain, duha sembahyang lain. Hak mana betulnya? Dia royak terang-terang. Pandangan Imam Nawawi, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, Isra satu nama, duha satu nama, dua nama yang berlainan, tapi satu jenis sembahyang saja. Adapun amalan orang tua-tua kita, amalan hak Imam Ghazali dan kita ada tu salikin. Sembahyang Isra sembahyang lain, sembahyang duha sembahyang lain. Jadi kalau pakai pandangan muktamad, mai pandangan Imam Nawawi, terbit matahari belum bermula lagi waktu Isra dan duha. Bila bermula waktu Isra dan duha, naik matahari segala sampai ke zuhur. Jadi atas pandangan ni, terbit matahari belum lagi berakhir waktu diharamkan sembahyang sunat. Ada? Kan kita kan di 5 waktu diharamkan sembahyang sunat. Di antaranya selepas sembahyang fardu subuh sampai naik matahari segala. Diharamkan sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu subuh sampailah kepada naik matahari segala. Masuk waktu Isra yang ia duha ni lah, barulah berakhirnya waktu haram sembahyang sunat. Dia haram sembahyang sunat ni selepas sembahyang fardu subuh, bukan sampai terbit matahari, sampai ke naik matahari segala. Ingat tak tu? Ke kita ingat waktu haram sembahyang sunat lepas sembahyang fardu subuh ni, habis waktu haram dengan naik matahari, dengan syuruk? Tidak. Dengan naik matahari segala. Maknanya ketika terbit matahari nak sampai ke naik matahari segala tu 28 minit kalau tengok dalam takwim. Kalau tengok dalam takwim, antara syuruk terbit matahari dengan naik matahari segala ni 28 minit. Maknanya 28 minit tu masih lagi waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Jadi kalau pakai pandangan Isra ialah duha, duha ialah Isra, naik matahari diharamkan sembahyang, tak boleh sembahyang lagi. Bila nak sembahyang Isra nama dia duha, naik matahari segala 28 minit selepas syuruk. Yang mana Isra ialah duha, duha ialah Isra sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Itu pandangan Imam Nawawi. Hak kita ni pandangan Imam Ghazali.
Terbit matahari, bermulalah waktu semai sunat isyraq. Naik matahari segala, bermulalah waktu semai sunat duha. Jadi terbit matahari semai sunat isyraq. Waktu haram semai sunat tidak haram sebab waktu dia duduk di situ. Faham? Waktu dia duduk di situ. Bila waktu semai sunat isyraq? Isyraq lain, duha lain. Terbit matahari, bermula waktu isyraq. Naik matahari segala, bermula semayang sunat duha. Jadi terbit matahari itu waktu haram semai sunat lagi. Tapi waktu isyraq memang duduk situ, maka tak haram lah. Dipanggil apa? Sahibatul waqti. Tuan waktu, tuan rumah kita panggil. Ada. Maka ni boleh semayang awal sikit. Terbit matahari dia boleh semayang 2 rakaat, lepas tu boleh balik. Atas pandangan ni semayang isyraq 2 rakaat, semayang duha 8 rakaat, jadi 10. Kalau pandangan Imam Nawawi, semayang isyraq ialah duha, mana 8 rakaat saja. Tak ada lah 2 rakaat sebab tidak dia semayang sama. Dia gini. Waktu duha bermula naik matahari segala, habis dia dengan masuk waktu zuhur. Bila kau bermula semayang sunat raya haji, raya puasa? Bila bermula waktu semayang sunat raya haji, raya puasa? Kena faham ni. Semayang sunat ada semayang sunat yang berwaktu, ada yang bersebab. Kita bicara sekarang ni isyraq sama, duha sama, semayang sunat yang berwaktu. Ada waktu bermula, ada waktu habis. Jadi semayang sunat duha raya, semayang sunat yang berwaktu. Semayang sunat tarawih witir, semayang sunat yang berwaktu. Bersebab tahiyatul masjid, bersebab sunat wudu, bersebab sunat istikharah, bersebab sunat gerhana matahari dan bulan, bersebab. Itu bersebab. Ini yang kita bicara sebagai sunat yang berwaktu. Berarti ada waktu mula, ada waktu habis. Yelah macam sebagai fardu lah. Sebagai fardu tu kan, kitabam mauquta, kefarduan yang disakatkan waktu. Berarti subuh, fardu subuh waktu bermula, waktu habis. Fardu zuhur waktu bermula, waktu habis. Fardu asar waktu bermula, waktu habis. Sebab dia berwaktu. Jadi pergi pada semayang sunat yang berwaktu ni samalah. Dia ada waktu bermula, ada waktu habis. Bilakah bermulanya waktu semayang sunat tarawih dengan witir? Bila bermula? Dengan semayang fardu isyak. Bila habis? Dengan masuk waktu subuh. Oh, jadi waktu sahur tu boleh semayang tarawih lagi lah. Waktu dia belum habis lagi. Bila habis waktu tarawih? Dengan subuh tu baru habis waktu tarawih. Bila bermula? Dengan sembahyang fardu isyak. Faham? Dengan sembahyang fardu isyak. Walaupun ketika sembahyang fardu isyak tadi, waktu isyak belum masuk, janji sembahyang isyak je, maka bermula waktu sembahyang sunat tarawih dan witir. Walaupun ketika sembahyang isyak tadi ni waktu dah masuk lagi, rajin di sembahyang awal, juz setengah di sembahyang dah isyak, juz setengah sembahyang dah isyak. Awal dia sebab nak sembahyang tarawih cepat, dia pun sembahyang isyak pukul juz setengah, janji sembahyang isyak, maka bermulalah waktu tarawih dengan witir. Boleh ke sembahyang isyak juz setengah? Bolehlah. Jamak takdim ketika musafir. Jangan duk pengong pula. Jamak takdim ketika musafir. Jangan awak berangan pula. Ilmu baru hari ni. Lepas sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak lalu, boleh tarawih awal-awal, boleh tidur awal. Dah bukan duduk di rumah ni. Jamak takdim ketika musafir ataupun jamak takdim kerana hujan. Di jamak takdim maya maghrib, maya isyak 7.30, 7.40 sudah sembahyang isyak. Nak tarawih lalu dah. Oh, boleh tarawih. Masuk isyak, selesai dah tarawih lah, dah tarawih dianya. Allah, boleh tidur awal. Dia bermula waktu tarawih dengan witir dengan sembahyang fardu isyak. Kalau fardu isyak belum solat,
Walaupun lewat malam sekalipun, belum bermula waktu tarawih. Ini pernah ditanya ni dalam radio ke dalam TV gitulah. Ni saya pernah dengar dah pertanyaan ni. Ditanya dalam radio, Ustaz, saya balik kerja lambat. Saya pun pergi ke masjid, orang sedang bertarawih. Saya isyak belum solat. Boleh tak saya nak sembahyang tarawih ikut imam dahulu, habis selesai tarawih imam, barulah saya nak sembahyang isyak kemudian? Ustaz dia jawab, boleh lah, dia kata. Boleh macam mana, waktu belum masuk. Tu orang sembahyang tarawih tu, hak lain-lain tu sembahyang isyak belah kedah. Hak ni dia tanya, dia belum sembahyang isyak lagi, tak sembahyang tarawih lagi. Dia kena sembahyang isyak dahulu ikut imam tarawih tu. Sudah sembahyang fardu isyak, dia boleh sembahyang tarawih. Dia kata boleh. Ikut imam tarawih dulu siap-siap, lepas tu bawa sembahyang fardu isyak. Tak boleh. Sebab selagi tak sembahyang fardu isyak, tak boleh sembahyang tarawih lagi, waktu dia belum masuk. Mana? Dok ni sembahyang sunat hak kita duduk junjung sangat ni bulan Ramadan. Tarawih. Duk junjung tarawih ni. Bila kau bermula waktu tarawih, bila kau berakhir waktu tarawih? Tak jawab. Komang lah gitu. Kita nak balik mula pada persoalan tadi. Bermula waktu duha, naik matahari segala. Berakhir waktu duha, habis waktu duha dengan waktu zuhur. Bila kau bermula waktu sembahyang sunat 2 hari raya? Dengan terbit matahari. Bukan dengan naik matahari segala. Bila kau berakhir sembahyang sunat 2 hari raya? Dengan masuk waktu zuhur. Jadi berakhir habis waktu duha, berakhir habis waktu sembahyang sunat 2 hari raya, sama masuk waktu zuhur. Tapi bermula waktu duha lambat. Dia nak matahari segala. Bermula waktu sembahyang raya cepat. Terbit matahari tu bermula dah waktu bagi sembahyang sunat 2 hari raya. Cuma disunatkan, tangguhkan sementara. Nak sembahyang 2 hari raya, sunat sembahyanglah selepas daripada naik matahari segala. Sunat je. Tapi waktu sembahyang 2 hari raya bermula dengan terbit matahari. Terbit matahari masih lagi waktu haram. Ada ni? Tidak haram bagi sembahyang 2 hari raya. Sebab apa? Waktu dia bermula di situ. Di terbit matahari, waktu tahrim. Dia pun nak sembahyang raya selepas terbit matahari. Waktu tahrim tu, waktu haram yang sunat. Untuk sembahyang raya tak haram. Sebab apa? Sebab sahibatul waktu, dia tuan waktu, dia tuan rumah. Sama dengan sembahyang sunat isyraq. Atas pandangan sembahyang sunat isyraq sembahyang lain, sembahyang sunat duha sembahyang lain. Jadi kalau kata nak sembahyang isyraq boleh, kena tunggu naik matahari segala baru boleh sembahyang. Itu pandangan isyraq dan duha, dua nama yang berlainan tapi sembahyang yang sama 8 rakaat. Kalau atas pandangan isyraq 2 rakaat sembahyang lain, duha 8 rakaat sembahyang lain, terbit matahari sahaja, segera sembahyang sunat duha isyraq. Boleh sembahyang dah. Waktu tahrim, waktu haram sunat tidak bagi isyraq. Sebab waktu dia di situ, di tempat waktu yang diharamkan sunat bagi sembahyang sunat lain, bukan sembahyang sunat isyraq. Bukan sembahyang sunat 2 hari raya. Anda faham gitulah. Sama juga kita nak sembahyang qabliyah subuh lepas sembahyang fardu subuh. Kita pergi masjid tak sempat tu imam iqamah dah subuh. Qabliyah kita tak sembahyang. Kita pun sembahyang qabliyah kita selepas dia sembahyang fardu subuh. Boleh. Sebab apa? Waktu dia di situ. Ada ni. Haram tak boleh. Mazhab Hanafi bukan mazhab Syafi'i. Ada ni. Sekarang ni sembahyang sunat qabliyah subuh, sembahyang sunat yang berwaktu. Bila kau bermula sembahyang sunat qabliyah subuh, bila kau habis sembahyang sunat qabliyah subuh? Ada ni. Banyak soalan pagi ni pagi Sabtu ni. Soalan tak perlu jawapan, saya akan jawab. Tapi biar dalam kepala otak kita jawapan tu kita ada dah.
Tak tahu pagi ni baru dengar. Tak apalah. Tu nak ceritanya, banyak benda yang kita jahil. Dia bukan jahil. Banyak benda yang kita tak tahu. Sebut jahil kasar, pun tak tahu. Tak tahu dia baik sikit. Banyak benda tak tahu. Okey. Banyak benda kamu jahil. Sedap kata kau orang jahil. Dah kalau kata tak tahu, tak apa. Kata jahil marah. Sepetula je jahil bahasa Arab. Tak tahu bahasa Melayu. Bila kau bermula waktu semai sunat qabliyah? Semai sunat kapit fardu sebelum. Tak kira lah qabliyah subuh ke, zuhur ke, asar ke, qabliyah maghrib, qabliyah isyak. Dia sama saja. Bila kau bermula waktu qabliyah? Dengan masuk waktu. Dengan masuk waktu. Qabliyah subuh bermula dengan masuk waktu subuh. Qabliyah zuhur bermula dengan masuk waktu zuhur. Bila berakhir qabliyah? Dengan habis waktu. Bila habis waktu subuh? Dengan syuruk. Syuruk tu barulah habis waktu qabliyah subuh. Bila kau habis waktu zuhur? Dengan masuk asar. Masuk asar tu barulah habis waktu qabliyah zuhur. Makna kita semaya qabliyah subuh, lepas fardu subuh, semaya qabliyah kita nama tunai. Bukan qada sebab waktu dia. Kita semaya qabliyah zuhur, selepas semaya fardu zuhur, tunai, ada, bukan qada sebab waktu dia. Sebab berakhirnya waktu qabliyah dengan habis waktu. Jadi bila kau berakhir waktu qabliyah subuh dengan syuruk. Sekarang ni sudah semai subuh, dia pun semayang qabliyah subuh. Tunai, bukan qada. Haram ke tidak? Tidak haram. Sebab waktu dia duduk di situ. Ada tak? Kita semai sunat rawatib qabliyah ni hanya sunat saja kita buat sebelum fardu. Sunat je. Harus kita sengaja sengeleng qabliyah subuh, qabliyah zuhur, saja-saja je. Nak buat lepas main fardu subuh, nak buat lepas main fardu zuhur. Boleh. Sebab apa? Waktu dia. Lepas zuhur dah apa? Bukan waktu tahrim. Kalau lepas main fardu subuh, waktu tahrim. Kalau lepas main fardu asar, waktu tahrim. Waktu diharamkan sembahyang sunat. Ni sengaja ni qabliyah subuh boleh buat sebelum subuh. Nak buat selepas sembahyang fardu subuh boleh, walaupun tahari, walaupun sengaja-sengaja. Sebab waktu dia di situ. Ni qabliyah asar, ni qabliyah asar. Boleh sembahyang awal-awal dia nak bersembang dengan kawan dia. Orang sesak azab asar, orang pakak sembahyang qabliyah asar, dia nak sembang kawan dia bersembang. Lepas tu qabliyah ni macam mana? Dah nantilah lepas main asar baru nak buat. Sengaja kamu ni. Lepas asar tu tahrim. Tidak tahrim, tidak haram bagi qabliyah asar. Sebab di situlah waktunya qabliyah asar. Bila bermula waktu qabliyah asar? Dengan masuk waktu asar. Bila kau berakhir waktu qabliyah asar? Dengan buka puasa waktu maghrib. Mana? Dia gini, lepas subuh, lepas asar, banyak semai sunat boleh semayang. Semai qada pun boleh lepas subuh, lepas asar. Tapi jangan sengaja tuju. Jangan tuju. Nak buat apa lepas subuh ni? Keluar tanah dulu. Dia iktikaf dalam masjid. Iktikaf dalam masjid. Lepas semai subuh ni, nak semai sunat tak ada. Lepas tu macam mana? Dia pun turun tanah. Lepas tu pun naik masjid. Dia pun nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia sengaja nak buat gitu. Maka di sembahyang sunat tahiyatul masjid itu haram setidak sah. Apa? Dia sengaja tuju. Ada pun di iktikaf dalam masjid lepas subuh, ada orang panggil. Orang panggil tu tak boleh naik masjid dia. Orang panggil tak boleh naik masjid mana? Berhadap besar kali. Nak kata hit dia orang lelaki orang panggil tu. Ibadah besar wali. Kawan ni pun turunlah. Cakap dia tanah di luar masjid. Sudah cakap, masuk dalam masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Tidak haram lepas subuh, lepas asar. Tahiyatul masjid boleh. Tapi jangan sengaja tuju. Sengaja tuju, sengaja nak buat. Haram itu tidak sah. Termasuk sembahyang qada. Yang qada boleh sembahyang lepas subuh, lepas asar. Tapi jangan sengaja tuju. Waktu lain tambah qada. Lepas subuh baru nak qada. Lepas asar baru nak qada. Sengeleng tuju. Sebaik qada tu apa hukum? Haram serta tidak sah.
Tapi kau dia qada je. Ada masa sebelum subuh dia qada, lepas subuh dia qada, sebelum zuhur dia qada, lepas zuhur dia qada, sebelum asar dia qada, lepas asar dia qada. Dia bukan tahari, bukan sekalian 7 lepas sebelum asar. Boleh lah. Kalau sekalian 7 tak boleh. Adapun qabliyah subuh, qabliyah asar, walaupun sekalian 7 sekalipun boleh, sebab waktu dia duduk di situ. Tanda waktu duduk situ, kenapa tak bolehnya? Macam di sini sembahyang Isra', sembahyang lepas naik matahari segala, habis waktu tahrim dia sekalian nak sembahyang lepas terbit matahari. Tak apa, waktu di situ. Kan kita ni kan sembahyang Isra' selepas naik matahari segala, dia boleh sembahyang lepas naik matahari segala. Waktu Isra' masih lagi ada, waktu tahrim sudah berakhir. Dah. Dia sekalian nak sembahyang lepas terbit matahari juga sembahyang Isra'. Sekalian. Tak apa, waktu dia di situ. Sama dengan qabliyah subuh, qabliyah asar. Lepas subuh lawan asar, sahibatul waqti, tuan waktu, rumah dia di situ. Dia sekalian nak sembahyang qabliyah subuh lepas subuh, sekalian sengaja nak sembahyang qabliyah asar lepas asar. Tak apa. Lepas subuh tak boleh semayang walaupun qabliyah subuh, tu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi ni tanah haram Mekah pun ada waktu tahrim. Mazhab Syafi'i tanah haram Mekah tak ada waktu tahrim. Mazhab Hanafi Hambali tanah haram Mekah pun ada waktu tahrim. Lepas subuh tak boleh semayang, lepas asar tak boleh semayang walaupun tanah haram Mekah. Mazhab Syafi'i tidak, mazhab Maliki tidak. Tanah haram Mekah tak ada waktu tahrim. Orang tak boleh semayang, semua semayang ni mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Jadi sembahyang sunat Isra' ni sembahyang sunat yang berwaktu. Yang mana kita lafaz niat sembahyang sunat ni dia kena ada qasa dan ta'yin. Saja aku sembahyang qasa, ta'yin saja aku sembahyang Isra' atau wajib. Saja aku sembahyang sunat Isra'. Apa hukum kata sunat? Saja aku sembahyang sunat duha. Apa hukum kata sunat? Saja aku sembahyang sunat tarawih. Saja aku sembahyang sunat witir. Apa hukum niat sunat? Apa hukum ta'arufkan, datangkan niat sunat pada sembahyang sunat? Apa hukum? Datangkan niat sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Payah nak ingat? Mudah je lah. Datangkan niat sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Datangkan niat fardu pada sembahyang fardu, fardu zuhur contohnya, hukumnya fardu, wajib. Tu ta'aruf lah ke tu? Ta'aruf dia panggil. Ta'aruf datangkan niat sunat, ta'aruf datangkan niat fardu. Datangkan niat sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Datangkan niat fardu pada sembahyang fardu, hukumnya fardu, yakni wajib. Saja aku sembahyang fardu zuhur, baru sah. Ada ni. Adapun niat sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Saja aku sembahyang sunat Isra'. Tu niatkan sunat tu, hukumnya sunat. Jangan tinggal lah, ni kita bulan Ramadan pula. Jangan tinggal sunat. Tapi nak tahulah, usolli sunnatal Isra' raka'ataini lillahi ta'ala ni mana wajib? Qasa, usolli, ta'yin, Isra'. Niat sunat, hukumnya sunat. Niat 2 rakaat, hukumnya sunat. Niat kerana Allah, hukumnya sunat. Sembahyang fardu, qasa, ta'arud, ta'yun. Sembahyang sunat, qasa dan ta'yun. Ta'arud, datangkan niat sunat, hukumnya sunat pada sembahyang sunat. Hak sunat kita tak tinggal, tapi biar tahu mana wajib, mana sunat. Biar gitu. Sebab itulah, kalau tak ambuh tahu dirinya jahil, jangan belajar. Barulah pandai semua. Lepas belajar, garu kepala lah.
Hak tu tak tahu, hak tu tak tahu, hak tu tak tahu dah. Banyak mana kita tahu? Banyak mana kita tahu? Ada ni. Di rumah tu tebal-tebal buku sains matematik. Aku tebal di rumah. Ni. Ilmu bab semayang ni. Tak tahu, 2 tak tahu, 3 tak tahu, banyak tak tahu. Kalau nak supaya tak jadi tak tahu, jangan belajar. Tahu belaka. Saya rasa contohnya, jangan jumpa doktor. Jumpa doktor, cari penyakit. Jumpa doktor, cari penyakit. Banyak penyakit. Lepas tu, kenapa kamu jumpa doktor? Senyap di rumah. Jangan jumpa doktor. Lepas tu rasa tak sedap badan, senyap je di rumah. Jumpa doktor ni macam-macam. Penyakit tu. Hak tu tak boleh makan, hak tu tak boleh makan, hak tu tak boleh makan. Hak kita berahi belaka. Kenapa cari doktor? Jangan cari doktor. Sihat sama kita. Jangan belajar, pandai sama kita. Lepas belajar, banyak jahil. Kenapa ni? Nak tipu diri sendiri? Boleh kan? Nak tipu diri sendiri. Pandainya aku, belajarnya tidak. Sihatnya aku, jumpa doktornya tak pernah. Kamu ni ada penyakit ke dok? Saya tak ada penyakit, dia kata. Alhamdulillah kamu tak ada penyakit. Saya nak jumpa doktor, dia kata. Lepas tu dia kata tak ada penyakit. Dia tak pernah jumpa doktor. Jumpa doktor, takut dia kata nak jumpa. Kenapa takut? Dah tak pernah jumpa. Berjumpa nanti kan banyak penyakit. Dia nak membohongi diri sendiri. Dia kata tak ada penyakit. Kena-kena tak pernah jumpa doktor. Ni ilmu bab semayang ni. Ilmu agama, ilmu akhirat. Kita kena tahulah mana wajib, mana sunat. Time buat belaka termasuk hak sunat. Maka baca ilmu kemudian Al-Fatihah pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Kemudian Al-Fatihah belaka diberitahu. Panjang cerita dah. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Cukuplah. Lepas tu Fatihah. Lepas tu dia kemudian ada Fatihah. Rakaat pertama, kemudian ada Fatihah, rakaat kedua. Takut orang faham, Fatihah nak baca. Disebut satu-satu ni. Dah lah, rakaat pertama baca qul ya, rakaat tu baca qul huwallahu, dah Fatihah baca kedok. Kok padalah tak nyampu Fatihah tu rukun. Dah tanya rukun. Tapi kita ni dia jaga. Kemudian dia baca Fatihah rakaat pertama qul ya. Kemudian lepas baca Fatihah rakaat kedua qul huwallahu, baca surah. Sebut juga kemudian daripada Fatihah. Tak cerita dah Fatihah tu. Tu rukun. Tapi kita gitulah. Dia cerita satu-satu. Wallahu a'lam. Kemudian ni muka surat 57. Surat 57 kalau hak tebal. Muka surat 154. Hak nipi 57, hak tebal 154. Kemudian ni ada soalan sikit ni. Ada soalan. Nak taubat mesti tahu caranya. Apakah kafarah taubat bagi suami yang berdosa jima isteri kadang berikut? Isteri kering haid tapi belum ada wajib, dia sudah jima isteri dia. Yang kedua, masih kadang-kadang haid dia jima isteri dia. Dia taubahlah kafarah, tidak diwajibkan. Sebab dia kalau isteri dia sudah kering haid, dia sudah jima isteri dia, dia sudah bersama isteri dia, haram mazhab Syafi'i, makruh mazhab Hanafi. Tapi kalau jima isteri ketika haid, itu sepakat ulama lah hukumnya adalah haram. Melainkan mazhab Hanafi kalau haid tu sudah warna kuning, mazhab Hanafi tidak menghukumkan haid, maka sudah boleh bersetubuh. Itu mazhab Hanafi. Ini tidak ada kewajipan kafarah, tetapi wajib kena bertaubatlah, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ada satu soalan berkaitan dengan semayang sunat witir 3 rakaat 2 salam. 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Niat solat sunat witir 2 rakaat 1 salam. Saja aku solat witir muqaddimah.
Sahaja aku solat muqaddimah witir kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang mana betul? Saya keliru kerana niat solat witir 2 rakaat ni syafa' ini kena bukan witir. Dia kita nak niat muqaddimah witir pun boleh, kita nak niat sebagai sunat witir saja pun boleh. Kita semayang 2 rakaat. 2 rakaat ni genap syafa' bukan kasal, bukan ganjil. Kita semayang 2 rakaat, kita nak niat muqaddimah witir pun boleh, kita nak sunat witir pun boleh. Sebab apa? Tak ada masalah walaupun 2 rakaat, tapi memang kita akan semayang dengan ganjil rakaat yang terakhir. Tak sudut sekabut manalah. Memang ada pandangan-pandangan. Tapi pandangan-pandangan tu kita boleh ceritalah. Tapi kalau dengar dia orang-orang muqaddimah witir, tak niat muqaddimah witir, tak sah semai witir. Habis orang tak sah belaka. Tapi sedap juga gitu dah. Biar tak sah orang. Kita seorang dia sah. Kita masuk syurga seorang. Dia buat syurga ni sepi bang kadi. Syurga ni luas kan. Memang ada pandangan dia suruh niat muqaddimah witir. Tak apalah tu nak niat muqaddimah witir, niat lah. Kalau setakat niat sunat witir, okey dah. Ada ni. Bukan setengah pandangan, niat witir saja pun dapat dah. 2 rakaat witir apa? Witir 1 rakaat ganjil. Walaupun kita buat 2 rakaat, tapi kita niat di hati kita bukan sudah di 2 rakaat. Kita akan sudah di 1 rakaat. Situ witir yang sebenar. Ada ni. Dah kita mana pernah dengar muqaddimah witir ni. Daripada budak pakai tua. Dah ada benda yang memang kita jahil sungguh. Tapi kalau semua orang tak tahu, seakan jahil semua orang. Selama-lama itu semua witir. 1 rakaat tu tak apalah, itu memang witir sebab diganjil. 2 rakaat, 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Yang terakhir itu 1 rakaat itu memang witir lah sebab diganjil. 2 rakaat ni. Mana selama-lama kitanya tidak diajar dengan muqaddimah witir. Muqaddimah ni pendahuluan lah. Tidak diajar dengan muqaddimah witir. Kemudian barulah dia sebut tidak sah pula kalau tak niat muqaddimah witir. Baru itu benda yang khilafiyah. Cukuplah. Ada ni. Sebut witir, sebut sunat witir lagi afdal. Sebut sunat witir lagi afdal. Sebab walaupun kita semai tu 2 rakaat kan di sebelah rakaat kan. Tapi yang akhir sekalinya dengan 1 rakaat. Maka kita nak rakaat sunat witir pun sudah memada. Sebab akhirnya akan 1 rakaat. Orang ni suka share hak gitu-gitulah. Baru ni orang share hak semayang takhusi. Kena sujud ketika berdiri, bukan ketika duduk takhusi. Sujud ketika berdiri. Kan dia main takhusi. Jadi rakaat dalam berdiri, iktidal dalam berdiri, sujud dalam berdiri. Duduk antara sujud dan takhusi. Memang sujud berdiri itu satu jalan, satu kaedah. Memang gitu asal dia. Kalau duduk takhusi dulu, baru sujud, yang pertama tambah rukun duduk. Dia kata, ada. Tidak menambah rukun duduk di situ. Tidak menambah rukun duduk. Lepas tu pula sujud atas kursi pula lebih tinggi daripada rakaat 3 berdiri. Situasi yang berbeza. Memang bagi orang tak boleh turun ke bawah, dia kena rakaat dalam berdiri, sujud dalam berdiri. Asal dia gitu. Tapi dia nak duduk atas kursi. Boleh tak nak sujud isyak atas kursi? Boleh. Kemudian pula hak mengajar tu, hak tunjuk contoh sujud dalam diri itu orang segar mega. Rakaat dalam berdiri, kata dalam berdiri, sujud dalam berdiri, dia kena rendah daripada rakaat. Dia kena turun ke bawah lagi lah. Dia berdiri, rakaat dalam berdiri, ginilah. Lepas tu iktidal, dan sujud tu biar rendah lagi. Hak buat gitu tu orang sihat. Kalau kena orang sakit, pakai duduk sugung situ je. Kalau kena orang sakit, orang sakit tu rakaat pun perlahan-perlahan dah. Sujud dia kena turun rendah lagi. Itu kata sugung, tersungkur ke hadapan.
Apa pun sibuk. Tidak sah. Kecoh orang. Tu baru sedap. Ni ustaz kata sah pula. Biarlah. Nak ambil tak sah, cari hak dia. Biar tak sah lagi. Dia ada orang, dia suka. Suka macam mana? Biar apa? Biar ni. Apa panggil apa? Terhimpit di dinding tu apa? Kau terhimpit di dinding. Biar dia apa? Mupu. Ini ustaz tak sah. Ada pandang kata sah. Allah ustaz, we jalan keluar. Biar dia apa ni? Terhimpit di dinding, biar dia mupu situ. Pada mupu macam ayam kena langkau di kereta lah. Mupu mapuh lah tau. Ke macam mana? Mupu dengan mapuh bukan tula. Bukan mampus, mapuh. Dia orang Terengganu mampu. Dia mampus. Dah mupu. Gitulah. Biar maknanya biar bata. Biar dia selik dinding. Padam muka tak mau belajar. Biar gitu. Tiba-tiba sah pula atas satu pandangan. Sedap gitu ustaz Itu bab pekor. Adalah pandangan-pandangan yang lebih ringan. Hak ni bukan nak suruh mupu ni. Memang mupu sungguh lah. Kalau salah pegangan, tu mupu sungguh. Tu maku sungguh tu. Ataupun bab sifat hati. Selama ni riya, ujub, takabur, memang mupu sungguh, kena bertaubat segera. Tak ada ke ustaz riya, ujub, takabur ulama kata makruh. Tak ada, haram ijma' ulama. Tu mupu tu. Kalau bab pegangan salah, memang mupu, memang mapuh kan. Kalau salah bab hati, riya, ujub, takabur sama. Bab pekoh ni dia adalah pandangan yang lebih ringan. Tapi kita belajarlah bab pekoh molek. Bukan awak ringan bab pekoh tak belajar. Jangan belajar bab pekoh molek. Belajar bab pekoh molek. Orang suka syekh-syekh gitu. Apa apa? Gempok. Orang main terusi selama-lama dah. Tu sebut kata tak sah tu keju orang. Dah mengerti tak sah. Pada ni kalau sebut kata makruh, makruh lama ni kita buat. Ingat je makruh ni. Bila tidak sah kau faham-faham lah. Semayang tiang agama. Tak ada semayang, tak ada puasa. Semayang tiang agama. Semayang tidak sah, semayang. Tapi tidak sah, maka tak ada lah puasa. Kau tak akan terima puasa tu. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 57 bayang kelima daripada atas. Bayang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-babus tsani fi ijtinabil ma'asi az-zahirati. Al-babus salis fi ijtinabil ma'asi az-zahirati. Bermula bab yang ketiga pada menjauh segala maksiat yang zahir. Menjauh segala maksiat yang zahir. Wajib atas mukallaf menjauhi segala maksiat yang zahir yang terhasil daripada 7 anggota: mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki. Riya, ujub, takabur dipanggil maksiat batin. Ini maksiat zahir. Maksiat mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan dan kaki. Menjauh. Ada ni. Bukan meninggalkan. Ada ni. Menjauh. Bukan meninggalkan. Ni ibarat kita ni tak ada apa pun. Dia sebut kalau meninggalkan maksiat, hok sedang buat, tinggal maksiat. Kalau menjauh ni mana apa? Dakwah daripada awal. Gitu ayat kita.
Kalau sebut kata meninggalkan maksiat, meninggal ni benda yang kita buat maksiat, tinggal berjudi, tinggal minum arak. Tapi kalau kita tak pernah berjudi, tak pernah menarak, ayah haji tinggal judi, ayah haji tinggal arak, marah dia. Tinggal pasal tak pernah berjudi. Ada ni. Dia tinggal ni, hok buat kemudian tinggal. Dia panggil tinggal. Ni dah ni dipanggil menjauh. Kalau nak menjauh, jangan buat daripada awal. Dak ayat kita. Kalau sebut kata tinggal, hok buat kemudian baru tinggal. Ada. Bukan tinggal ni, menjauhi daripada segala maksiat yang zahir. Ni bab yang ketiga. Dalam kitab Hidayatus Salikin ni ada 7 bab. Bab yang pertama jangan lupa, al-babul awal fi bayanil aqidah. Bab yang pertama pada menerangkan, menyatakan bab pegangan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-babus sani, bab yang kedua pada mengerjakan ketaatan zahir. Tadi kita bincang ketaatan zahir lah tu. Bicara bab sembahyang sunat Isra'. Tu taat zahir lah kira tu. Bicara bab nanti dibicara dahulunya bab wudu, bab tayamum, bab mandi wajib. Nanti bicara bab adab sembahyang, bicara bab adab berjemaah imam dan makmum, adab Jumaat. Hal itu saya baca adab siam, adab puasa. Itu dipanggil ketaatan zahir. Pekoh bab yang kedua. Bab yang ketiga menjauhi maksiat zahir. Bab yang keempat menjauhi maksiat batin, 10 sifat kecelaan. Bab yang kelima mengerjakan taat zahir, taubah, khauf, zuhud, syukur. Itu bab yang kelima. Bab yang keenam baru cerita bab zikir. Nak cerita bab zikir-zikir ni, zikir syariat ke, zikir tariqah ke. Bab yang pertama akidah kena comel, bab yang kedua pekoh kena comel, bab yang ketiga ni pekoh kena comel, bab yang keempat tasawuf kena comel. Baru cerita bab yang keenam bab zikir. Zikir syariah sama terus zikir tariqah. Biar beres fardu ain tauhid pekoh tasawuf, baru cerita bab zikir tariqah. Ini jalan Hidayatus Salikin, petunjuk bagi orang yang salik. Orang bertariqah ni orang saliknya lah. Orang yang menjalani jalan menghampirkan daripada Allah. Jalan dia macam mana? Tauhid, pekoh tasawuf. Bab yang keenam barulah bab zikir. Ni hak zikir yang sebenar. Hak zikir ambil tariqah, fardu ain tauhid, pekoh tasawuf lepas, itu bukan zikir yang sebenar. Guru bukan guru yang mursyid, bukan guru yang sebenar. Guru sebenar dia akan berzikir tariqah kepada mereka yang berkelayakan. Apakah syarat orang nak bertariqah ni? Syaratnya orang yang bertakwa kepada Allah, beres fardu ain. Ilmu amal beres fardu ain, barulah beri zikir tariqah. Itu syarat dia. Ada bekal dah. Apa bekal? Takwa Allah. Nak takwa ni akidah kena comel, pekoh tasawuf kena comel, ilmu dan amal. Baru dia panggil takwa Allah. Boleh cukup syarat untuk bertariqah. Kalau tariqah yang sebenar, kalau guru yang sebenar. Gitu je. Kalau kita ni orang baru-baru je, baru nak jinak dengan agama, baru je nak belajar agama, jumpa dengan syekh, syekh kata, ambil tariqah saya, itu bukan syekh yang sebenar. Syekh apa bagi dia? Syekh apa? Hak syekh tu sebenar, syekh apa? Syekh tak sebenar tu. Itu bukan syekh sebenar. Ustaz saya ni baru je nak jinak dengan agama, baru je nak belajar. Ada syekh tariqah tu, so ambil tariqah dengan dia. Itu bukan syekh yang sebenar. Itu syekh yang ditipu oleh syaitan. Sebab nak buat tariqah, syaratnya takwa Allah. Takwa Allah ni lah. Beriman tak masoleh, comel dah. Tauhid, pekoh, ilmu dan amal. Dan kitab kita ni zikir bab yang keenam. Kemudian dalam kitab kita ni bab yang ketiga sekarang, bab yang keempat, bab yang kelima. 3 bab ni lah dalam kitab Penawar bagi Hati. Sama-sama. Penawar bagi Hati ada satu mukaddimah, ada 3 kitab. Satu mukaddimah dalam kitab Penawar bagi Hati, satu mukaddimah cerita bab ilmu.
Ilmu tasawuf ni ilmu apa? Ilmu tasawuf ni ambil daripada mana? Ilmu tasawuf ni apa hukum kita belajar ilmu tasawuf? Apakah matlamat kita belajar ilmu tasawuf? Itu dia panggil muqaddimah ilmu. Pengenalan. Dia ada satu muqaddimah. Dan kita pernah bagi hati, dia ada 3 kitab, 3 tajuk besar. 3 kitab ni bukan 3 buah kitab, 3 tajuk besar. Kitab yang pertama ni, dia ada 7 bab pada menyatakan mata, telinga, lidah, perut, farah, tangan, kaki. Kitab yang pertama. Kitab yang kedua dan kita pernah bagi hati, bab yang keempat dan kitab Hidayatus Salikin ni. Ada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Dan kita pernah hati kitab yang ketiga sama dengan bab yang kelima dan kitab Hidayatus Salikin ada 10 fasal, 10 ceraian pada membicarakan 10 sifat kepujian. Jadi bab yang ketiga, bab yang keempat, bab yang kelima sama dengan kitab yang pertama, kitab yang kedua, kitab yang ketiga dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati tak tasawuf, pembicaraan sifat hati, tapi dimulai dengan pembicaraan menjauhi daripada maksiat yang zahir. Maksiat mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki ni maksiat zahir, ni bukan tasawuf. Taat zahir, maksiat zahir itu bahagian pekah. Taat zahir, maksiat zahir bahagian pekah. Taat hati, batin, maksiat hati, batin apa panggil tasawuf. Tetapi nak bicara bab maksiat hati, kena jaga hak zahir dulu. Jaga hak zahir ni, jaga mata, telinga, lidah, perut, farah, tangan, kaki ni lah yang akan menyampaikan kepada pelera hati daripada 10 sifat kecelaan, hiasi hati dengan 10 sifat kepujian. Nak siapa? Kena jaga zahir dulu. Pandai ni. Kena jaga zahir dulu. Sebab tu susunan dianya, ilmu yang pertama ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul. Ilmu yang kedua hak taat zahir pekah. Ilmu ketiga barulah taat batin tasawuf. Nak pergi pada tasawuf kena comel zahir. Baru lagi pada tasawuf. Nak comel zahir kena betul pegangan, kena kenal Allah dan Rasul. Pada ni. Betul pegangan baru taat zahir diterima. Barulah boleh bicara bab taat zahir, barulah pergi pada taat batin hati. Adapun tasawuf, pekah tak peduli, tauhid tak peduli, itu bukan tasawuf, itu dia panggil sekarang tasawuf dia panggil. Ini istilah orang sekarang. Bukanlah kita. Tasawuf sebenar, tasawuf hak skema. Tasawuf tak skema, bukan hak sebenar. Mengaku tasawuf, pekah tak peduli, tauhid tak peduli, tasawuf fardhu ain pun tak peduli. Dia ambil tasawuf hakikat. Itu karuk tu. Itu bukan jalan yang sebenar. Jadi nak bicara berhati, kena bicara, kena menjauhi daripada maksiat zahir terlebih dahulu. Maksiat zahir yang terhasil daripada 7 anggota zahir. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna ad-dina syatrani. Kalau hak tebal, mudahlah hak tebal dia ada bagi. Hak nipis tak ada bagi. Hak nipis ni orang pandai lah, pandai berbagi diri dah hak nipis. Hak tebal mudah. I'lam anna ad-dina syatrani. Ahaduhuma tarkul ma'asi huwal asyaddu. Ahaduhuma tarkul ma'asi wal akharu fi'lut ta'ati. Ahaduhuma tarkul ma'asi wal akharu fi'lut ta'ati. Wa tarkul ma'asi huwal asyaddu wa tarkul manahi huwal asyaddu. Fa inna ta'ati
yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Wa tarkus syahawati la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. La yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. Walizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Ini hadis ni nak mengkuatkan perkataan Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Artinya ketahui olehmu. Olehmu ni mukallaf yang akil lagi balik. Olehmu mukallaf lah. Apa yang kita kena tahu? Bahawa seagama itu dua bahagi. Dalam agama ni ada dua bahagi. Ni bab zahir, ni bab zahir. Dua bahagi ni ada bab zahir. Hak bahagian bab akidah bahagian lain. Bahagian bab hati tasawuf bahagian lain. Oh ni bahagian zahir, ni bahagian zahir. Jadi agama di sini kena pada bahagian zahir. Zahir ni Islam lah. Bahagian zahir ada dua bahagi. Mana dua bahagi? Pertama, meninggalkan maksiat yang ditegah akan dia akan maksiat. Dalam hak Arab tu, talqul ma'asi, meninggalkan maksiat. Ahaduhuma, pertama, tarkul manahi, meninggalkan maksiat. Tu je. Lepas tu didatangkan maksiat yang ditegahkan akan dia. Ada ke maksiat yang tidak ditegah? Ada. Maksiat yang disuruh akan dia. Ada. Tak sekarang ni dalam hak Arab ni tak ada tu. Dia ada talqul manahi, meninggalkan maksiat. Ada terjemah dengan maksiat yang ditegah akan dia. Dan yang kedua, berbuat taat yang disuruh akan dia. Taat yang Tuhan suruh. Ada taat Tuhan tak suruh? Ada. Ada maksiat Tuhan tak tegah? Ada. Ada ni. Ini dipanggil sifatun kasyifah je. Nak terang, nak menerangkan. Maksiat yang ditegah. Bukan nak ikhraq, nak keluar. Ada. Yang ditegah ni, maksiat ada yang Tuhan tegah. Ada yang Tuhan tak tegah. Bukan. Nak menerangkan saja. Ada ni. Dia sifat-sifat yang ni ada nak ikhraj pada ni. Macam mana? Orang Islam yang beriman. Apa dia? Orang Islam yang beriman dengan bahawa nak keluar orang Islam yang munafik. Dia kita pandang ni. Orang yang berilmu yang beramal. Nak keluar orang berilmu yang tidak beramal. Orang yang melakukan ketaatan yang ikhlas. Nak mengeluarkan orang yang melakukan ketaatan yang tidak ikhlas. Itu dipanggil sifat nak mengeluarkan. Sebab orang Islam ada yang beriman, ada yang munafik. Ada ni. Dia ada dua. Ada. Orang yang buat taat ada ikhlas, ada tak ikhlas. Dia katakan orang Islam yang beriman nak keluar Islam yang munafik. Adapun maksiat yang ditegur akan dia memang nak menerangkan saja. Bukan ada juga maksiat yang Tuhan tak tegur. Bukan. Nak menerangkan saja. Maksiat yang ditegur akan dia. Nak jelas. Sebab maksiat maksudnya asal ya'si maksiatan. Apa dia? Derhaka. Maksiat bahasa Arab. Bahasa Melayu maksud ni derhaka.
Jadi nak jelas. Maksiat yang ditegur akan dia. Itu bagi sifatun kasyifah. Nak menerangkan. Maksiat ni yang ditegur. Bukan kata ada yang ditegur, ada yang tidak ditegur. Dan yang kedua, berbuat taat disuruh akan dia. Pun sama juga. Taat memang disuruh. Tapi nak menjelaskan saja. Pada hak Arab ni, wal akharu fi'lut ta'ati. Dan yang kedua, yang satu laginya mengerjakan ketaatan. Mengerjakan ketaatan, itu je. Tapi taat yang disuruh akan dia oleh Allah dan Rasul, dan meninggalkan. Ini maksiat yang zahir. Taat yang zahir. Ada dua. Dan meninggalkan akan segala tegur itu sangat susah. Meninggalkan tegur amat susah, sangat susah. Maka yakni kerana pertakliliyah. Berbuat taat itu kuasa atasnya oleh tiap-tiap seseorang. Dan meninggalkan syahwah, keinginan hawa nafsu maksiat itu. Syahwah yang melazimkan maksiat. Sebab nafsu itu ammarah, suruh akan kejahatan. Tiada kuasa akannya, atas meninggalkan syahwah. Melainkan siddiqin. Mana siddiqin? Orang yang sangat benar hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar takut akan Allah. Siddiqin ni orang luar dalam serupa. Apa boleh tinggal maksiat? Orang siddiqin, orang benar. Bukan cakap kok mulut je gagah, hati dok gitu pun, itu bukan siddiqin. Jadi gini, nak tinggal perkara, nak buat taat ni mudahlah, orang boleh buat. Baca Quran orang boleh buat. Tapi nak meninggalkan maksiat, ni tak kuasa, melainkan orang yang siddiqin, orang yang benar luar dan dalam. Jadi kalau dia benar-benar nak tak pada agama luar dan dalam, dia akan mudah boleh tinggal maksiat. Kalau tidak, buat taat, baca Quran boleh. Tinggal maksiat, jangan mengupak, tak boleh. Ada ni? Baca Quran boleh, buat taat. Tinggal maksiat, jangan mengupak bulan Ramadan ni. Bukan kata bulan Ramadan mengupak bulan lain boleh, bukan. Bulan Ramadan lagilah. Mengupak molek ada. Jadi antara meninggalkan maksiat dengan mengerjakan ketaatan lebih susah, sangat susah nak meninggalkan maksiat. Ini bicara maksiat zahir ni. Kalau pergi pada maksiat hati, hak tu kena mujahadah betul-betul lah. Riak, ujub, takabur, hasad. Siapa yang boleh meninggalkan riak, ujub, takabur, hasad? Orang siddiqun, orang yang benar luar dan dalam. Kalau semayang rajin, tarawih rajin, baca Quran rajin, riak, ujub, takabur dikekali, itu orang pembohong, bukan orang yang benar. Kalau orang benar sungguh, zahir dia comel, hati dia comel. Taat zahir dia buat, taat hati dia buat, maksiat zahir dia tinggal, maksiat hati pun dia tinggal juga. Itu orang siddiqun. Barulah boleh meninggalkan maksiat. Mengerjakan taat boleh. Ini taat yang sebenar lah ni, taat dengan ilmu. Ni sebesar-besar ketaatan. Permulaan ketaatan kita belajar fardu ain pun malah. Tu tak kita taat atunya. Permulaan kita ilmu. Yang paling besar ketaatan adalah iman akidah. Nak beriman dalam akidah, kena mulai dengan ilmu. Kita nak pastikan anak kita beriman berakidah, kita kena ajar ilmu pada anak kita. Kita nak pastikan anak kita sembahyang puasa, kena ajar ilmu pada anak kita. Di permulaan ketaatan adalah ilmu.
Fardu ain tauhid pekah tasawuf. Kalau hak permulaan ketaatan fardu ain tauhid pekah tasawuf pun tak ambuh belajar, itu tak ada apa tu. Itu bukan taat, itu bukan ibadah, itu hanyalah adah yang diperdaya oleh syaitan. Dari kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang muhajir, orang yang berhijrah, itu seorang yang meninggalkan akan kejahatan, dan orang yang perang sabil itu mujahid, orang yang memerangkan hawa nafsunya. Ada orang yang hijrah yang sebenar, orang yang meninggalkan kejahatan maksiat. Orang yang mujahid yang sebenar, mujahid yang sebenar, orang yang memerangi hawa nafsunya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahmna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.